مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Waras? Alhamdulillah. Wis mangan? Oru. Okey, tak apa. Belum lagi. Nanti lepas isyak makan. Baik para hadirin, insya-Allah sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjadikan kuburnya daripada kubur jannah, taman-taman syurga insya-Allah, dan dijadikan kita daripada kalangan orang-orang yang sentiasa belajar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi ashabi wa azwaji wa ahli baitil mutahhirin sayyidina Fatimah Zahra Hasan wa Husain wa Ali Murtada wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi, wa ila ruhi sahibi hadzal kitab Al-Habib Sa'ad Al-Idrus usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah ينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita sampai mana tuan-tuan? Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ke-147, iaitu sunnah-sunnah ketika mana nak rukuk. Baik. Saya nak tanya sebelum kita nak masuk kepada rukuk ni. Ada berapa sunnah ataupun berapa takbir di dalam salat untuk 4 rakaat? Ataupun kita boleh katakan mengangkat tangan lah. Bukan takbir, semua ada. Ada berapa mengangkat tangan untuk 4 rakaat? Ini apa? Ujian. Sebelum nak masuk bab yang selepasnya. Tak lulus, kena ulang balik. Berapa tu tuan? Mengangkat tangan ada berapa? Untuk 4 rakaat. 1 rakaat ada berapa? Tiga, dua. 3, 2, 3, 2. Jadi semuanya berapa? 10. Untuk mengangkat tangan ada 10 kali untuk 4 rakaat. Yang 3 yang pertama, setiap yang ganjil 3. Setiap yang genap 2. Waktu bila kita disuruh angkat tangan? Rakaat pertama, takbiratul ihram. Kemudian ketika balik rukuk. Kemudian i'tidal. Sujud? Tak ya? Duduk di antara 2 sujud? Betul? Tuan-tuan pernah lihat tak? Orang sujud, bangun, sujud, duduk di antara sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baru bangun. Pernah nampak tak? Hah? Tak ada nampak? Tak ada Yang itu pun ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diguna pakai oleh mazhab Imam Syafi'i dan diguna pakai oleh mazhab Syiah. Jadi saya nak ceritalah supaya nanti tuan-tuan tengok tempat lain ada macam tu. Jangan terkejut. Ada hadis? Ada hadis. Ah. Okey, baik. Sunnah-sunnah ketika rukuk. Rukuk ni dalam bahasa Arab dinamakan tunduk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, tunduklah kamu, sujudlah kamu, abdikan diri kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan dan berbuat baik, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza qumta ila as-salah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'ah." Dalam hadis Nabi SAW, apabila kamu menunaikan salat, maka takbirlah dan bacalah apa yang kamu tahu daripada ayat suci Al-Quran yang kamu hafal. Kemudian rukuk hatta tatma'inna raki'a, sehingga kamu itu mutmainnah ataupun kamu tamakninah di dalam rukuk kamu. Tamakninah dalam rukuk. Baik. Ini hadis menceritakan bahawa sesungguhnya tamakninah ini adalah salah satu daripada rukun. Salah satu daripada rukun. Ini bersalahan dengan apa yang ada di dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa semua rukun-rukun yang pendek itu tidak perlu kepada tamakninah. Tidak perlu kepada tamakninah. Apa dia? Rukun pendek ni apa? I'tidal. Duduk di antara dua sujud. Itu rukun pendek. Rukun pendek tidak perlu kepada tamakninah. Sebab itu kalau kita perasan, kalau di masjid India, Kelang, KL, ke sebagainya, tuan-tuan kalau dia sujud, dia bangun terus sujud balik. Sebab dalam mazhab diorang, untuk rukun pendek tidak perlu kepada tamakninah. Kisahnya berlaku seorang lelaki sembahyang di masjid Nabi SAW dan Nabi SAW ada di belakang. Lelaki itu dinamakan Dhu Yadain. Lelaki yang mempunyai dua tangan. Memang namanya begitu. Namanya memang begitu. Dalam hadis pun Dhul Yadain. Apa yang berlaku? Dia pun sembahyang Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi kata, "Ya rajul, kamu tidak sembahyang. Sembahyang sekali lagi." Dia pun sembahyang dah. Nabi ada kat sebelah dia. Dia pun sembahyang. Dah habis sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. "Wahai lelaki, kamu tak sembahyang. Sembahyang sekali lagi." 3 kali dia sembahyang. Semua Nabi suruh sembahyang sekali lagi. Yang keempat tu dia nak solat, baru Nabi ajar, Nabi kata, apabila kamu sembahyang,
maka takbirlah. Itu yang pertama. Kemudian Nabi kata, bacalah sedikit daripada apa yang kamu tahu daripada Al-Quranul Karim. Tu. Kemudian, sebab itu dalam hadis Bukhari ini diambil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahawa sesungguhnya dalam mazhab Abu Hanifah mereka makmum tidak wajib ke atas mereka Fatihah. Makmum tidak wajib ke atas mereka Fatihah. Yang wajib hanyalah imam sahaja. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita wajib ke atas kita Fatihah pada semua rakaat. Berdasarkan pada hadis yang lain. Baik. Kemudian Nabi kata, apabila kamu rukuk, maka rukuklah dalam keadaan kamu itu tamakninah. I'tidal. I'tidal Nabi tak sebut tamakninah. Kemudian sujud, Nabi sebut tamakninah. Duduk di antara sujud, Nabi tak sebut tamakninah. Kemudian sujud balik, Nabi sebut tamakninah. Jadi di sini dalil yang mengatakan bahawa rukun pendek tidak perlu pada tamakninah. Itu dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Manakala dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa sesungguhnya rukun pendek juga ada padanya tamakninah berdasarkan pada hadis yang lain, tidak disebutkan dalam hadis ni. Hadis Dzul Yadain, orang yang mempunyai dua tangan tadi. Baik. Di dalam rukuk ni ada syarat-syarat yang patut dipatuhi sebelum sahnya rukuk tadi. Yang pertama, hendaklah rukun sebelum rukuk itu sah. Barulah sah rukun rukuk tadi. Baik. Apa maksud dia? Maksud dia kalau kita sembahyang Allahu Akbar, kita tak baca Fatihah. Kemudian kita pun Allahu Akbar, rukuk. Baik tuan-tuan. Rukuk kita sah ataupun tidak sah? Sah ataupun tak sah? Saya tak baca Fatihah. Sah ke tak sah? Tak sah. Bila yang pertama tak sah, yang kedua pun automatik tidak sah. Jadi sebab itu kata syarat untuk sahnya rukuk mesti sahnya sebelum dia. Sebelum dia ada apa? Ada dua lagi rukun. Untuk qauli lah. Adanya takbir, adanya ada Fatihah. Kemudian adanya niat, adanya berdiri tegak. Semua tu cukup, baru selepasnya baru rukuk pun sah. Okey, baik. Rukuk ni pula, ketika mana kamu rukuk tadi, tidak diniatkan kamu rukuk itu kerana benda lain. Sebagai contoh, ada orang nak pukul kamu. Kamu sedang sembahyang, ada orang nak pukul kamu. Kamu pun rukuk. Rukuk tadi kerana nak elak daripada dipukul. Bukan rukuk kerana nak rukuk. Jadi rukuk kamu tidak sah. Boleh faham ke tak faham? Syarat dia mesti rukuk kerana rukuk, bukan rukuk kerana benda lain. Okey. Jadi bila kita kata kita rukuk kerana benda lain, orang nak pukul tadi tu kita elak, kita rukuk. Kemudian rukuk kita tidak diterima. Jadi kita bangun balik. Rukuk balik. Sebab rukuk kita tidak diterima. Tuan-tuan kena faham semua yang rukun itu syarat dia mesti sah rukun sebelum. Semuanya. Kalau sekira mana tidak sah rukun sebelumnya, yang selepasnya semua tak sah.
Bagaimana kamu nak i'tidal kalau rukuk kamu tidak sah? Bagaimana kamu nak sujud kalau i'tidal kamu tidak sah? Jadi apabila rukuk tadi tidak sah, bangun balik, berdiri balik, rukuk balik semula. Boleh faham? Itu antara syarat. Baik. Kemudian tamakninah padanya. Tamakninah padanya. Tamakninah ni permasalahan berlaku adalah pada Jumaat. Jumaat dan orang yang masbuk. Dan orang yang masbuk. Dia nak kejar sangat dengan imam. Imam rukuk, dia pun sampai. Bila dia sampai, di sini ada permasalahan. Yang pertama, dia Allahu Akbar. Boleh faham tak? Dia bukan takbiratul ihram. Dia takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Terus je daripada Allahu Akbar. Boleh faham? Itu salah. Batal salatnya. Satu. Kalau dia sempat Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, takut-takut dia kata imam kena naik, dia pun kena naik. Jadi, dia takut tu, dia tak sempat tamakninah dekat situ. Tidak sah rukuknya itu. Okey, jadi kena jaga dekat situ benda-benda yang kena faham. Kemudian, baik. Apabila kita tamakninah ni mesti kena yakin. Dalam setiap amalan kita, tamakninah yang kita buat tu mesti kena yakin 100% yang kita ini sudah tamakninah. Baik. Siapa yang menilai yakinnya kita? Siapa yang menilai yakinnya kita? Kita sendiri yang menilai. Orang sebelah tak boleh pakai. Allahu Akbar. Orang sebelah tak dengar pun kita baca Fatihah. Tapi lepas semayang tu, orang sebelah tanya kita, Tuan dah baca Fatihah ke? Dah, saya dah baca Fatihah tadi. Tuan yakin ke? Yang yakin kan saya, bukan kamu. Betul? Yang yakin tu adalah yang membaca, bukannya orang sebelah. Jadi, tamakninah tadi, yakinnya tamakninah tu siapa? Saya. Dan tamakninah ni adalah berhenti walaupun sesaat daripada seluruh anggota tubuh badan. Kecuali mulut, kecuali lidah, kecuali mata, kecuali telinga, kecuali jari, kecuali zakar. Ini anggota yang saya kata kecuali tadi tu, dia boleh bergerak ribuan kali tanpa batal salat. Tanpa batal salat. Apa dia? Jari, telinga kita boleh gerak-gerak macam ni. Kan? Telinga. Kita punya lidah, kita mulut kita. Kita punya mata. Kita punya zakar. Ribuan kali pun bergerak, tidak batal. Tidak batal salat dan tidak membatalkan tamakninah. Baik. Tunduk, itu syarat dia. Syarat tak ada lagi. Tunduk sekadar kedua tapak tangan sampai kepada kedua lutut. Ada saya lihat setengah-setengah orang sembahyang. Saya tak tahu kenapa.
Okey, satu. Itu satu Yang keduanya, ah, pernah tengok tak? Ada yang sampai sampai ke bawah. Mungkin dia nak exercise kot. Ah, baik. Itu syarat dia. Tunduk inkhinas. Okey, satu lagi. Ada satu lagi, dia namakan inkhinas. Inkhinas ni macam ni. Allahu Akbar. Allah. Dada kamu tu ke depan. Itu batal salat. Bukan batal salat. Tidak sah. Tidak sah rukuk tu. Nampak tak? Dada tu, dia ke depan. Itu tidak dinamakan rukuk. Itu dinamakan inkhinas. Baik. Okey, ini antara perkara-perkara yang disyaratkan ataupun disyaratkan ketika rukuk. Okey, baik. Kemudian 147, berdiam di antara akhir bacaan surah dan rukuk. Kita ni dalam diam ni, kita ada beberapa tempat untuk kita diam. Ada beberapa tempat untuk kita diam. Antaranya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Satu. Untuk kita nak membezakan antara waladdallin dengan amin. Amin bukan surah. Dallin surah. Amin bukan surah. Baik. Amin. Dua, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berhenti. Allahu Akbar. Dah berapa? 3. Okey. Kemudian ada berhenti satu lagi. Mula-mula sekali takbir. Allahu Akbar. Sebab dia tak nak samakan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Yang mula-mula dengan doa iftitah. Jadi ada berhenti di situ. Di akhir iftitah ada satu lagi berhenti. Supaya tidak campur pula iftitah itu dengan surah Al-Quranul Karim. Boleh faham itu semua ada tempat-tempat yang diberhentikan, yang sunnah untuk kita berhenti. Baik, berdiam di antara akhir bacaan surah dan rukuk. Akhir bacaan surah dan rukuk. Baik. Kemudian berhenti dengan sekadar bacaan subhanallah. Berhenti dengan sekadar bacaan subhanallah. Artinya subhanallah itu dia sebenarnya bukan kata nak kita suruh kita baca subhanallah, bukan. Dia kata kadar subhanallah itu diambil kadar itu adalah dengan kadar 1 saat. Artinya 1 lahzah. Tup, berhenti dah. Subhanallah. Bukannya subhanallah dia suruh kita baca, tak. Tapi kadar subhanallah tu kita katakan 1 lahzah. Dia ada satu apa?
wanita ketika mana nifas. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, dia punya nifas ni sekali je. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, dia lahzah. Nifas dia ni lahzah. Keluar bayi tu sekali dengan darah. Dah itu saja. Dia tak ada nifas 40 hari, 60 hari, tak ada. Ini kelebihan yang ada pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi dia panggil lahzah sekali. Serentak dia keluarkan semua darah tu. Jadi Sayyidatina Fatimah ni antara wanita dalam satu keajiban dia, dia tidak meninggalkan salat melebihi daripada 7 hari. Ada. Haid 7 hari, betul. Tapi dia tidak melebihi daripada 7 hari. Kita wanita kan kalau biasanya kalau bersalin kan 40 hari, 60 hari dah ikut lah kan. Ni tak ada. Baik. Kemudian 149. Takbir untuk rukuk. Takbir untuk rukuk. Baik. Takbir tu apa tu tuan? Nak tanya balik ni. Takbir tu apa? Takbir tu Allahu Akbar. Takbir tu apa? Allahu Akbar. Mengangkat tu nanti dulu, belum cerita lagi. Takbir dulu. Allahu Akbar. Itu sunnah Nabi SAW. Baik. Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Anna Rasul SAW kana yarfa'u yadayhi khudwul mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW akan mengangkat tangannya sejajar bahunya apabila memulakan salat, dan apabila takbir untuk rukuk, dan apabila bangun dari rukuk, beliau akan mengangkat tangannya juga. Baik. Jadi ini antara dalil mengatakan bahawa takbir ni, saya rasa makna ni macam salah sikit lah. Iza kabbara lirruku'. Rafa'a radahi iza kabbara lirruku', dan apabila bertakbir untuk rukuk. Betul. Baik. Kemudian itu 100 takbir untuk rukuk. 150. Mengangkat tangan ketika bertakbir, walaupun dalam keadaan baring sekalipun. Kalau kita kan ada semayang duduk, ada semayang baring, ada semayang mengiring, itu pun disunnahkan untuk kita mengangkat tangan. Sunnah. Baik. Kita nak mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika bertakbir. Ingat lagi tak takbir macam mana takbiratul ihram? Ada berapa sunnah takbiratul ihram? Tuan-tuan? Ada 22 sunnah Rasulullah SAW dalam takbiratul ihram. Ada 22 sunnah. Jadi tambahlah dekat sini 22 sunnah. Kalau 10 kali, dah jadi 220 sunnah Rasulullah SAW dalam takbir sahaja. Baik.
Memulakan mengangkat tangan ketika masih berdiri. Okay, tuan-tuan, ingat. Tengok Ghairil maghdubi fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Bermulanya, tengok kat sini. Memulakan mengangkat tangan ketika masih berdiri. Ini biasalah. Ketika masih berdiri. Tetapi ada orang yang kalut-kalut ni. Dia dah mula condong pun baru mengangkat tangan. Itu tak betul. Baik. Mengangkat tangan di dalam keadaan yang disebutkan pada takbiratul ihram. Ini kita dah sebutkan 22 sunnah Nabi SAW. Memulakan takbir ketika ingin rukuk. Allahu Akbar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka'. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun ingin menunaikan salat, maka dia akan takbir ketika bangun. Kemudian takbir ketika mana ingin rukuk. Ketika mana ingin rukuk. Jadi dekat sini dia kata 153 memulakan takbir ketika ingin rukuk. Macam salah ni. Fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Baru rukuk. Tangan kita dah dekat atas ni baru rukuk. Bukannya kita rukuk macam ni. Allahu Akbar. Macam mana Allahu Akbar. Itu biasanya akbar kita kat mana? Dekat atas ke dekat rukuk? Dekat atas ke kat rukuk? Dekat rukuk. Kita tengok tuan-tuan, kita salah kat sini. Kita punya bar kita dekat mana? Dekat atas, bukan di rukuk. Ada setengah orang, bar dia tu Allahu Akbar. Bar tu di rukuk, salah. Allahu Akbar. Bar tu di atas. Tangan pun di atas. Baru rukuk. Boleh faham? Ini antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena perbetulkanlah. Bukan batal, tak batal. Apa yang kita buat tak batal. Kalau kita dah buat kita punya bar kita tu ketika mana rukuk tak batal. Cuma kurang pahala. Imam menguatkan suara ketika ingin takbir rukuk. Okey. Ini nampak kat sini ada satu kesilapan. Saya yang silap.
Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa disunnahkan memanjangkan takbir sehingga sampai kepada rukun selepasnya. Begitu juga dilakukan pada setiap takbir perpindahan supaya tidak ada ruang di dalam solat yang tidak terisi dengan ibadah. Jadi maksudnya di sini, ketika mana kita takbir Allahu Akbar. Betul. Itu betul. Jadi saya yang salah tadi. Jadi Allahu Akbar. Dan disunnahkan memanjangkan takbir sampai sempurna rukuk kita. Apa dia? Ikut pergerakan kita. Ya, betul. Jadi 154 memanjangkan takbir sehingga ia tetap pada rukuknya. Ini tadilah. Imam menguatkan suara ketika ingin takbir rukuk. An Sa'id ibn Haris qala salla lana Abu Sa'id fajahara bit-takbir hina rafa'a ra'sahu min as-sujud وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Sa'id bin Haris kata qala salla lana Abu Sa'id, telah menjadi imam kepada kami Abu Sa'id, maka dia menguatkan suara takbir ketika mana mengangkat kepala daripada sujud, ketika mana sujud, ketika mana rafa'a wa hina qama min ar-rak'atain, ketika bangun daripada dua sujud. Maka dia mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Jadi Nabi meninggikan suara di dalam takbir, maka ini yang dibuat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kita juga sebab itu di antara sunnah dia kata imam menguatkan suara ketika ingin takbir rukuk. Baik. Hadis Bukhari 156. Bermula rukuk ketika tangan sampai ke paras bahu ketika mengangkat takbir. Okey. Jadi bermulanya rukuk ketika tangan sampai ke paras bahu. Allahu Akbar. Salah. Itu untuk ni. Allahu Akbar. Jadi beza antara antara takbiratul ihram dengan takbir rukuk. Takbir rukuk ni Allah. Bermulanya kamu menggerakkan badan kamu untuk rukuk adalah apabila tangan kamu sampai ke bahu kamu. Sejajar dengan bahu kamu tu, badan kamu tu mulanya bongkok untuk rukuk. Itu maksudnya. Baik. 157. Makmum memulakan rukuk selepas imam tetap pada rukuknya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala innamal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti.
Apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Dan jangan kamu itu bertakbir selagi mana imam belum bertakbir. Satu. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kamu. Dan jangan kamu rukuk sehinggalah imam itu telah rukuk. Jadi maksud telah rukuk tadi, imam telah sempurna rukuk, barulah makmum rukuk. Kalau dia ada berlaku barang siapa yang mendahului imam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, barang siapa yang mendahului imam daripada rukunnya, maka dikhawatiri akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka himar. Dalam muka himar. Ini celaan kepada orang-orang yang mendahului imam di dalam rukun. Mendahului imam di dalam rukun. Itu kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, tak ada masalah. Kita kadang-kadang kadang-kadang pun kita pun biasa. Sebab itu imam ni kena faham satu benda. Imam ni kena faham. Kalau imam ini tua. Dia rukuk dia setengah jam. Ataupun dia nak sujud tu setengah jam. Nak ke sujud. Nak ke rukuk setengah jam. Contohlah, ni saya bagi contoh je. Jadi, bagi imam itu jangan mulakan takbir kecuali sudah hampir kepada sujud ataupun sudah hampir kepada rukuk. Boleh faham ke tak faham? Contoh. Ada setengah orang, imam, ada satu imam yang saya tengok dekat Selayang. Dia muda. Rupa-rupanya dia ada sakit buah pinggang. Jadi dia sembahyang. Waladha'a fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. Dia belum lagi sujud, dia rukuk pun belum lagi. Jadi orang yang kat belakang ni semua dah rukuk dah. Boleh faham tak? Jadi dia nak daripada dia habis tu nak ke rukuk tu setengah jam. Contohlah. Jadi jangan buat macam tu. Jadi imam tu kan dijadikan imam untuk makmum mengikut. Jadi imam ni pun dah buat salah, jadi makmum ni semua salah. Jadi macam mana nak buat? Apa? Tukar imam tu salah satu daripada cara lah. Jadi macam mana nak buat? Allah fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. Tu contohnya. Jadi orang tahu, biasanya kan kita orang Melayu ni, kiranya akbar je tu dah kira dah sampai bawah lah tu kan. Kita punya otak kita dah set dah. Akbar tu kira imam tu dah sampai lah dia punya destinasi tu. Jadi sebenarnya imam tu baru jadi imam tu kena betulkan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua perkara. Ada dua pendapat. Satu pendapat yang apa yang saya tulis ni, iaitu memanjangkan supaya tidak ada ruang yang mana kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memanjangkan Allahu Akbar.
Okey. Satu. Yang kedua, bagi orang yang saya kata rukuk setengah jam, sujud setengah jam tu, jadi dia ni kena bermulanya Allahu Akbar itu ketika dah dekat dengan rukuk tu baru Allahu Akbar. Pendekkan rukuk, pendekkan takbir tadi supaya tidak menjadi masalah kepada makmum mendahului imam. Begitu juga dalam sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Dia belum lagi. Makmum semua dah sujud dah. Dia tak sampai lagi. Contohnya lah. Jadi, imam tu, dia kena perhatiin kalau dia memang dia tengah sakit ke apa, memang pinggang sakit ke, tak ada masalah. Bukannya kita nak marah, jangan halau dia, kesian dia. Jadi, imam tu ubah sikit, jadikan takbir tu pada akhir ketika nak sampai pada destinasi baru takbir. Boleh faham supaya makmum tidak mendahului imam. Ini saya selalu tengok. Saya tengok selalu masjid-masjid macam tu. Sebabnya begini, sebabnya saya kena tegur. Saya kena tegur. Saya ditegur tu di Mesir. Saya jadi imam di Mesir. Sembahyang Zuhur. Jadi ada orang Arab ni tegur saya, dia kata, kalau kita berada dalam keadaan yang sedemikian, kita jadikan takbir kita tu ujung saja. Saya bukan sebab saya sakit, tapi saya panjangkan takbir tu. Daripada awal sampai habis tu betul-betul sujud. Tapi ada setengah orang, dia Allah tu je, Allah tu kita dah mula bergerak. Itu sebenarnya. Jadi bila dia tegur saya kata betul juga. Jadi itu yang saya cerita dalam ceramah tu, saya cerita benda ni yang kena perhatikan. Sebab imam dia menanggung semua yang belakang imam. Imam menanggung semua makmum yang ada di belakang. Jadi apa dosa-dosa makmum? Makmum yang jadi kaldai, imam pun jadi kaldai. Boleh faham tuan-tuan Baik. 157. Makmum memulakan rukuk selepas imam tetap pada rukuknya. Ini yang kadang-kadang susah. Dekat sini saya kena tambahkan sikit. Saya nak kena syarahkan sikit. Perhatian. Intabih. يحتاج إلى شرح مفصل حتى لا يكون خطأ في الصلاة. Okey, baik. 158. Meluruskan badan ketika rukuk. Ada orang yang memang tulang belakang dia bengkok tu, tak payah nak luruskan lah. Biarkan bengkok macam tu je. Kalau luruskan susah pula. Meluruskan tengkuk ketika 159, meluruskan tengkuk ketika rukuk. Jangan ketika rukuk ni tuan-tuan, kita nak tengok kat mana tu? Kiblat kita kat mana? Habis mata kita kat mana? Mana kiblat kita?
Tuan. Sekarang ni okey, kita semayang. Kiblat kita sana kan, betul? Baik. Ketika mana kita rukuk, mana kiblat kita? Kiblat dekat lantai. Baik, tak apa. Ketika mana kita sujud, kiblat dekat mana? Dekat lantai juga. Ketika mana kita doa, kiblat dekat mana? Okey, tuan-tuan. Kiblat ni kita mengakhiri sebelum nak semayang. Kita mengakhiri kiblat ini berbeza-beza dalam keadaan. Apa maksud kiblat? Jihah yang mana semua manusia di atas muka bumi akan menjadikan Kaabah sebagai tempat untuk mereka tuju, bukan untuk mereka sembah. Mereka tujukan arah, bukan untuk sembah. Boleh faham? Kaabah Baik. Dalam salat, kita dilarang untuk menggerakkan badan kita. Sebab badan kita akan menghadap ke arah kiblat. Kepala kita boleh tak goyang? Boleh, tapi tak batal Tak batal Kepala kita tak batal, tapi makruh. Tapi badan kita kalau berpusing saja daripada arah kiblat, batal solat. Boleh faham? Baik. Jadi ketika mana kita berdiri, badan kita mengarah ke arah kiblat. Tapi ketika mana kita duduk, kita rukuk, maka badan kita ini mengarah ke arah tanah. Maka tanah kita adalah kiblat kita. Kalaulah orang tu dia boleh aerobik. Aerobik. Dia boleh aerobik. Badan dia pusing ke atas pula. Contohlah kan. Badan dia ni, dia rukuk tapi dia boleh pusing badan dia ke atas. Batal salat dia. Sebab kiblat dia dekat atas. Batal salat dia. Itu. Kemudian, ketika mana kita i'tidal, badan kita arah kiblat. Ketika mana kita sujud, badan kita arah ke bawah. Maka bawah itu adalah kiblat kita. Boleh pula orang tu aerobik, dia boleh pusing pula badan dia ke atas. Batal salat dia. Jadi kiblat ini berbeza-beza dalam berbeza-beza keadaan. Ada kiblat ke arah Kaabah, ada kiblat di tanah, ada kiblat di atas. Doa kiblatnya adalah langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berbeza-beza dalam kiblat. Kiblat ini hanyalah satu tujuan ataupun tempat untuk kita menyatukan hati ke semuanya. Arah untuk kita nak menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat untuk kita, bukannya Kaabah itu yang mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, tidak. Itu dia. Baik, jadi kita berhenti pada 160 insya-Allah. Dan kita sambung lagi insya-Allah pada menjadikan badan, tengkuk dan kepala lurus seperti sehelai kertas. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada 160. Wallahu a'lam. Kita buka soalan sekiranya mana ada soalan. Ada soalan? Tanya. Biasa duduk dekat sikit ni, jauh-jauh susah nak tanya. Tak ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akhiri dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرمن ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.